Datuk Yang di-Pertua memberi ruang kepada saya untuk terlibat dalam perbahasan rang undang-undang ini. Dan saya terlebih dahulu mengucapkan syabas dan tahniah kepada Yang Berhormat Datuk Seri Wan Sang Tubung yang telah berupaya menjadikan rang undang-undang ini menjadi kenyataan di bawah ke sidang parlimen ini, walaupun berbagai sekatan, berbagai cabaran yang beliau lalui. Namun ini merupakan satu sejarah yang cukup penting kepada kita untuk apa juga perbezaan politik, ideologi kita. Seharusnya kita selaku wakil rakyat harus memberi sokongan yang padu. Kerana perkara ini cukup penting kepada kita bukan hanya untuk masa depan negara ini, bahkan juga banyak persoalan tentang nilai value, moralnya, integritinya. Tapi yang cakap pun persoalan pun kita boleh soalkan integriti dan moral mereka. Ya, kedua-dua pemerintahan Perdana Menteri yang ada, ya, bukanlah menerusi proses demokrasi yang ada. Demokrasi ini merupakan sistem di mana kehendak, ya, rakyat itu diterjemahkan melalui pilihan raya, dan mereka menawarkan berbagai janji, berbagai apa juga untuk supaya mendapat sokongan. Dan setelah mendapat sokongan itu sepatutnya mereka menunaikan janji yang mereka telah lakukan sehingga rakyat terikat dengan tangan mereka untuk mengundi, ya, kedua-dua Perdana Menteri yang ada, sama ada di bawah Perikatan Nasional, sama ada di bawah Barisan Nasional. It's not a mandate. Satu kerajaan yang tidak ada mandat daripada rakyat. Mana mungkin yang mereka ini menjadi pembangkang menang jadi kerajaan pada hari ini. Kenapa itu? Maka dengan itu rang undang ini, pertama, rang undang-undang kita bentangkan di Dewan ini, there must be clarity. Baru enforcement yang penting kepada kita. Kalau tidak ada clarity dari segi undang-undang yang ada, maka tidak mudah untuk kita melaksanakannya. Nah, enforce pun susah because there's doubt dari segi rang undang-undang yang kita akan bawa pada hari ini. Itu yang saya sedar dan tahu oleh kerana walaupun mungkin ini kali pertama kita bawa ke undang-undang. Seperti yang saya sebutkan, reform can be done. Tambah baik mungkin di masa akan datang. Rang undang-undang ini bukan hanya rang undang-undang bila dibentangkan ke parlimen, dia berbentuk bukan hanya ianya is a form of punitive in nature. Hukuman yang kita letakkan supaya mengelakkan kejadian itu berlaku. But it must be a form of deterrence, undang-undang itu. One, it must be, kalau kita nak deter orang untuk melakukan tabiat lompat-melompat, there must be a deterrence. But how you can deter? Kalau undang-undang hukumannya tak begitu punitive in nature dia. Jadi saya melihat tentang perkara-perkara yang kita lakukan seperti apa yang telah pun dibahaskan. Tentang keadaan apa yang saya lihat begitu banyak kesemaran dia. Satu bab undang-undang perlembagaan kita. Yang satu membabitkan juga undang-undang ROS yang ada. Kerana ini mengurus takbir bukan hanya tingkah laku ahli politik yang ada yang berhormat, bahkan juga amalan parti-parti yang ada. Bayangkan hari ini gabungan parti, berbagai gabungan dah bergabung, PN lah, BN, lepas itu memorandum lagi, yang dilakukan keadaan sehingga political crisis yang ada, unstable, dilihat dari luar negara, ya, dipandang rendah tentang keadaan politik negara kita. Maka dengan itu saya berharap rang undang-undang ini perlu ada kejelasan dia, ya. Perjanjian antara individu dengan partinya itu contohnya, ya. Saya di antara pihak yang telah menerima, ya, kesan yang cukup berat dalam politik ini. Parlimennya, adunnya 2018, 2020 berbagai kelakuan yang ada sehingga tempiasnya kita sedar walaupun kita mempunyai mandat yang ada, tapi malangnya oleh kerana kita nakkan supaya balikkan kuasa itu kepada rakyat. Saya bubar Dewan. Bukan pasal apa? Bukan kita tidak boleh beli. Bukan kita tidak boleh tawar. 2-3 orang pun, ya, boleh bukan tak boleh. Tapi itukah yang kita nakkan? Nilai-nilai yang ada dalam kehidupan kita sebagai seorang pemimpin kononnya. Bicara berbagai. Bayangkan bubar pilihan raya yang ada. Bubar pilihan raya yang ada. Allah Subhanahu Wa Taala bagi petunjuk kepada umat. Yang berhormat pasti salah. Bangkitkan. Katakan bahawa ada persetujuan dengan ketua pembangkang. Waktu itu, bayangkan, saya lawan dengan UMNO. Saya lawan dengan Perikatan Nasional. Tapi di belakang saya, rakan saya pula sain untuk menjadi Perdana Menteri. Kemana hala tuju?
keadaan ini. Kalau Sebab kita saya persoalkan akur moral, dengan arahan parti. apa dia? Ada ketua parti. Yalah, kita akur pun kadang-kadang itu yang saya katakan. Nilai. Saya dahulu menjadi naib presiden pun. Bukan kita semata-mata akur kepada parti. Saya tekan berbagai keadaan-keadaan. Ya. Presiden UMNO ada sini. Dia dengar apa saya bahaskan di Dewan Kabinet yang ada. Kepentingannya. Negara ini, kena itu janji kita. Manis sedap ahli politik ni bersuara. Rakyat dan negara. Tapi kita kena berani bersuara. Kena berani bertindak. Untuk memastikan supaya jangan ada keadaan yang berlaku pada hari ini. Ini akibat daripada tindak tanduk kita. Jadi yang Datuk yang Ketua oleh kerana masa tak mengizinkan. Saya berharap, ya, rang undang-undang ini beberapa perkara yang tidak begitu jelas. Ya, contohnya yang kecil saja saya nak sebutkan. Bila seseorang itu Dewan Negara dilantik, senator, ya, oleh parti itu. Sepatutnya hak ini diberikan kepada parti yang melantik mereka. Ya, tidak dibiarkan senator itu, termasuk di Dewan Undangan Negeri yang ada. Sepatutnya bila mana ahli-ahli yang berhormat yang telah dilantik, seumpama rang undang-undang di peringkat negeri Sabah, 6 Dewan Undangan Negeri yang dilantik oleh kerajaan, oleh parti yang memerintah. Lepas itu dia konsisten, masih lagi kekal kedudukan dia. Tidak ada uniformity. Jadi itu yang saya cadangkan supaya kepada yang berhormat Menteri Undang-Undang, there must be kesamaan, uniformity dari segi undang-undang yang ada. Terima kasih banyak apa yang dijelaskan oleh Perdana Menteri. Yang berhormat pun akan kesabar dan pastikan it is not to say that it's an option for the state. Every state in the country must implement rang undang-undang ini secepat yang mungkin untuk membolehkan supaya keadaan negara kita, jangan hanya kita bagi option kepada negeri yang ada. Ya, kita katakan it could be a must dari segi undang-undang, letak semua artikel 76 yang ada. Datuk pun tahu tentang undang-undang, disebutkan di situ mana rang undang-undang federal can supersede the state. Tapi saya yakin kita perlu ada kerjasama dengan kerajaan negeri yang ada untuk memberikan rang undang-undang itu dibentangkan di Dewan Undangan Negeri untuk dapat dilaksanakan. Bukan hanya membabitkan ahli parlimen, bahkan juga ahli-ahli Dewan Undangan Negeri yang ada. Yang Datuk yang di-Pertua, ya, cukup jelas bahawa di sini persoalan tentang gabungan-gabungan tidak begitu terperinci dari segi rang undang-undang ni. Gabungan yang dikatakan, ya, antara parti, antara ahli-ahli yang ada, bagaimana keadaan dia? It must be spelled out, ya, dalam keadaan pengurusan undang-undang yang ada ini. Jadi saya berharap keadaan ini perlu kita jelaskan kepada rakyat. Sempurna, boleh minta ruang? Okey, terima kasih Yang Berhormat Sempurna. Apa pandangan Yang Berhormat Sempurna apabila contohlah selepas PRU ke-15 kelak, ada satu gabungan yang hanya memerlukan 2 orang ahli parlimen saja untuk mereka membentuk kerajaan. Dan ada 2 orang pula ahli Dewan Rakyat yang telah setuju untuk memberikan sokongan secara terbuka kepada gabungan tersebut sehingga memungkinkan mereka boleh membentuk kerajaan. Tetapi dalam secara realiti dia, 2 orang wakil rakyat ini telah melanggar stand parti dia. Tapi dari segi sudut perundangan, kerajaan itu sah kerana sokongan individu di dalam parlimen sah dari segi undang-undangnya untuk mana-mana individu untuk dilantik menjadi Perdana Menteri. Jadi maknanya di sini, undang-undang ini setujukah Yang Berhormat Sempurna bahawa dia masih tidak clear dalam sudut tersebut. Terima kasih. Datuk Speaker yang sejelaskan tadi itu, there's no clarity dari segi rang undang-undang. Perlu ditekankan bahawa keadaan ini seharusnya tidak berlaku. Kerana itu suara individu, tapi suara parti berbeza, membolehkan supaya kerajaan seperti juga yang berlaku pada hari ini, ya, suara pembangkang sepatutnya tidak selari, tapi memorandum dah sign dah, ya, banyak penyakit yang datang, ya, kansernya, tapi kita biarkan keadaan itu supaya dihalusi oleh Yang Berhormat Menteri bagaimana menambah baik keadaan perundangan yang ada di negara kita ini. Satu dari segi punitif dia, bila saya lihat dalam undang-undang ini tidak ada dari segi tak begitu berat sangat persoalan dibangkitkan tentang seseorang itu dah melompat, lepas itu dia boleh bertanding. Di Sabah, sampai dia bertanding, terkadang itu Yang Berhormat Datuk Speaker, ada di antara mereka dapat imbuhan. Saya tak tahu betul ke tidak, 5 juta, 4 juta. Dah dapat 4 juta, 5 juta, lepas itu bila bubar Dewan, dia gunakan duit 1 juta, 4 juta fixed deposit. Letak di akaun dia. Jadi bisnis. Kemana kita punya kaedah untuk nak pastikan supaya tegar dia?
we must be very punitive. Maka dengan itu saya cadangkan supaya satu penggal kepada yang berhormat melompat tak boleh bertanding. Bukannya hukuman berat sangat. Kita tidak mau. Nanti ada yang berhormat seperti yang berhormat Keningau pun. Contohnya, rakan saya dari sebelah sana. Daripada STAR, daripada PBS, daripada PBRWS, daripada APCO, macam-macam parti dah. Ada 7 parti yang masuk. Kemana? Kalau 7 kita. Individu. Kita kena urus. Ya, ahli-ahli politik ni. ROS. Kerana itu merupakan satu keadaan yang boleh mengawal gabungan parti-parti. Tapi dalam perundangan ini juga, seorang individu perlu diurus oleh undang-undang yang ada ni. Datuk yang ya. Baling. Yang Berhormat Sempurna, saya tertarik dengan pembahasan Yang Berhormat Sempurna. Patut ROS ni, apakah Yang Berhormat setuju? ROS juga adakan dalam macam sistem CITOS. Mana kata kalau dia dah masuk dalam parti ni, dia dah pergi parti lain, tekan dalam CITOS tu, dia dah blacklist dah, tak boleh pergi parti lain. Arti ini juga patut kita fikirkan macam CITOS. Kalau tidak, setuju. Ini saya 7, setuju. 8, 9, 10 parti kan. Jadi apa pandangan Yang Berhormat Sempurna? Memang saya ingat kalau perkara ini perlu kita halusi seperti yang dinyatakan. Walaupun banyak kepincangan dia, orang undang-undang ini. Bila saya halusi membaca keadaan dia, it's not a complete kind of law. Not only untuk menyegal, bukan hanya menjadi deterrence yang ada, tapi oleh kerana kita harus mempunyai pendekatan. This is the law, kita kena bagi persetujuan. Sokongan yang padu untuk membolehkan titik permulaan kepada kita membendung keadaan krisis politik di negara ini tercemar di peringkat dunia yang ada. Terima kasih. Banyak lagi perkara yang saya nak sebutkan. Satu lagi yang saya lupa. Ya, tak disentuh tentang contohnya bila mana seorang YB dah bertanding menang. Yang belanja ni parti. Dalam undang-undang ada 100,000, 200,000. Dalam itu dibolehkan, undang-undang ada. Bawa pergi mahkamah. Yang kita bahaskan di mahkamah ialah bukan oleh kerana kebebasan dia untuk nak melompat sana sini. Tapi kita nak point out bahawa it is the contract that you have done with the party. That the party gave you money, 100,000 ringgit. You must pay back to ensure that this is also a way yang kita nak akan pastikan pulangkan balik kepada parti yang ada. Bukan pasal persoalan duit. Nilainya 100,000, 50,000 apakah. Tapi ini merupakan satu kerangka undang-undang yang komprehensif. Untuk membolehkan supaya rang undang-undang ini dapat kita laksanakan sebaik mungkin untuk kepentingan negara kita. Banyak sebenarnya oleh kerana perkara ini gabungan parti saya nak bahaskan, masa tak mengizinkan rakan-rakan yang lain pun nak membahaskan. Terima kasih banyak. Saya menyokong rang undang-undang ini. Terima kasih.